عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Inna akhdahu alimun syadid. Inna fi dzalika laayatan liman khafa 'adzabal akhirah. Dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun mashhud. Wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idhnihi. فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. صدق الله العظيم. Maksud dia firman Allah, dan demikianlah tindakan Tuhan apabila Tuhan mengambil tindakan ke atas penduduk sesuatu negeri kerana mereka zalim. Ayat yang kita baca ni ayat 102 sampai 106 surah Hud. Allah Subhanahu wa ta'ala menarik perhatian kita kepada ayat ni. Allah Subhanahu wa ta'ala nak beritahu dekat kita bahawa Allah Tuhan kita ni kalau dia tak bertindak tak apa, tapi bila sekali dia bertindak tak ada siapa boleh tahan dengan tindakan dia. Maka dalam ayat ni Allah Subhanahu wa ta'ala kata, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala bila dia ambil tindakan, maka tindakan Allah itu alimun syadid, sangat pedih, sangat kelas. Kita buat maksiat, kita buat zalim, kita buat benda yang Tuhan tak bagi buat, Tuhan tak ambil tindakan tak apa. Tapi sampai masa Tuhan ambil tindakan, siapa pun tak boleh nak tahan Tuhan daripada ambil tindakan ke kita. Tindakan-tindakan yang Tuhan dah pun ambil kepada umat-umat dulu dan juga kepada umat Nabi Muhammad yang hidup hari ini tidak membawa iktibar pada semua orang, hanya orang tertentu sahaja yang dapat ambil iktibar. Tuhan sebut dalam ayat ni, inna fi dzalika laayatan liman khafa 'adzabal akhirah. Sesungguhnya tindakan-tindakan yang Tuhan ambil ini laayah, dia menjadi satu keterangan, menjadi satu tanda liman khafa 'adzabal akhirah, kepada orang yang takut azab akhirat. Orang yang tak takut dekat Tuhan, Tuhan buat apa pun tak ada apa. Dia tengok bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan satu tempat di Iran baru-baru ni, dia tak ada berasa apa. Dia kata biasalah bencana alam.
Iran dalam masa 20 tahun, daripada tahun 1983 sampai tahun 2003, dalam masa 20 tahun Iran menghadapi 13 kali gempa bumi. Iran dalam tempoh masa 20 tahun ada 13 kali gempa bumi. Paling dahsyat, sekali mati 40,000 orang. Tak baru ni 20,000 lebih, itu tak dahsyat. Ada lagi yang paling dahsyat, 40,000 orang mati. Kejadian ini bagi setengah orang dia kata bencana alam, tapi bagi setengah orang kejadian itu adalah merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana Tuhan goncang bumi Iran, macam itulah Tuhan boleh goncang dunia ni seluruhnya bila tiba hari kiamat. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala goncang sahaja bumi ni, mati bukan sahaja ribu, bahkan seluruh umat manusia akan mati. Dan berlakunya hari itu dinamakan hari kiamat. Untuk tengok gambar yang keluar dalam internet, gambar tentang kejadian gempa bumi di Iran ni, kalau tuan-tuan tengok gambar yang keluar di internet, sangat-sangat menginsafkan. Sahabat saya duk kerja di New Straits Times, Kuala Lumpur. Dia kata, Ustaz, kami dapat gambar yang kita tak siar dalam surat Abang. Mereka orang surat Abang, mereka sumber mereka banyak. Gambar yang kami tak sampai hati nak siar dalam surat Abang, gambar tentang mangsa yang kena gempa bumi di Iran. Kita tengok apa kita takut. Bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, inna fi zalika la ayah, maka apa yang jadi itu menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan ingat bahawa satu hari kita akan kena gempa yang lebih teruk daripada yang kena Iran ni. Dan gempa tu adalah gempa kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut bila berlaku sahaja kiamat, zalika yaumun majmu'un lahun nas, hari di mana manusia himpun. Manusia dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa zalika yaumun mashhur, bukan setakat mati lepas tu hidup balik, lepas tu berhimpun, bahkan pada hari itu dipanggil yaumun mashhur, hari disaksikan. Kita mati, lepas tu kita hidup balik untuk menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menyaksikan apa yang kita buat masa kita diberi peluang hidup atas dunia ni. Daripada hari kita akil balik, daripada hari itu kita dirakam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergerakan kita, percakapan kita, lintasan hati kita, penglihatan kita, pendengaran kita, semua benda dirakamkan oleh petugas Allah, oleh malaikat raqib dan atid. Dan bila kita dibangkitkan pada hari itu, bangkit kita tu bangkit untuk nak menyaksikan balik apa hak kita buat selama hidup atas dunia ni. Apa hak kita cakap, kita dengar balik. Macam mana hari ini kita boleh dengar kaset rakaman, macam itulah kita dengar balik apa hak kita bercakap selama tempoh kita hidup atas dunia. Pada hari itu kita dipersaksikan balik apa yang kita buat selama kita hidup atas dunia ni. Kita lupa dah, Allah tak lupa, Allah tunjuk balik. Maka hari itu bukan sahaja hari majmu'un lahun nas, bukan sahaja hari manusia dihimpun, wa zalika yaumun mashhud, tetapi dia menjadi hari di mana manusia menyaksikan segala benda. Wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud. Tuhan kata, dan tidaklah kami mengakhirkan, melewatkan kedatangan hari kiamat ini, melainkan hari kiamat akan jadi pada hari yang ditentukan. Tuhan kata bukan kami saja drag masa nak jadi kiamat, bukan saja lewatkan masa nak jadi kiamat, bukan saja kami ini bagi lagi masa kepada manusia sebelum dijadikan kiamat. Tak, bukan macam tu. Tapi kami akan jadikan kiamat pada hari yang dijanjikan. Hari itu tak mai lagi.
Kami dah tentu dah bila nak jadi kiamat. Lagi tak mai hari tu, lagi tu tak jadi. Bila mai hari tu, siapa pun tak boleh buat apa. Dia mesti jadi. Ulama kata kiamat ni dua. Satu, kiamat betul-betul kiamat. Hari akhir bagi alam ini. Sebahagian ulama usul kata kiamat juga adalah hari akhir bagi setiap manusia. Kita mati, itu hari kiamat kita. Hari kiamat alam ni semua orang mati. Kiamat kita tu dia panggil kiamat detik. Semua orang akan melalui detik ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biiznih." Bila tiba sahaja hari kiamat ni, manusia tak akan bercakap melainkan dengan izin Tuhan. Hari ini kita boleh bercakap pandai, tuan-tuan. Hari ini kita boleh bercakap macam-macam, tuan-tuan. Hari ini kita boleh berdalih 1000 dalih, tuan-tuan. Tapi tiba hari kiamat esok, manusia tak boleh bercakap melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, baru boleh bercakap. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faminhum syaqiyyun wa sa'id." Di kalangan manusia pada hari itu, pada hari kiamat itu, syaqi, ada yang jahat, maka mereka menerima balasan yang setimpal dengan kejahatan mereka. Wasa'id, dan sebahagian manusia bahagia, maka mereka diganjarkan sesuai dengan kebaikan mereka. Hari itu manusia divide dua, bahagi dua aja. Satu hak jahat bersedia untuk nak diterima azab Allah. Satu hak baik berterimalah untuk terima janji baik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bagi ingat kepada manusia tentang kekuasaan dia. Allah boleh buat apa-apa sahaja. Kita bukan tak biasa tengok Tuhan membinasakan apa yang Tuhan buat di atas dunia ni. Tuhan buat, Tuhan binasakan. Yang terdekat kita kata contoh gempa bumi yang Allah takdirkan berlaku di Iran tu, itu yang terdekat. Allah buat bumi dia cantik, Allah musnahkan sekali mata. Kita juga tengok bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia. Allah kata manusia ni adalah sebaik-baik kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia sebaik-baik kejadian. Manusia yang Allah bagi jadi baik ni, Allah bagi binasa. Kita duk baca dalam surah Asy-Syams. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kazzabat Tsamud bitaghwaha. Idzin ba'atha ashqaha. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Fakazzabuhu fa'aqaruha. Fadamdama 'alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha wa la yakhafu 'uqbaha." Sadaqallahul azim. Tuhan cerita, kata dia kazzabat Tsamud bitaghwaha. Yang kata kaum Samud ini, mereka mendustakan Nabi kerana melampau mereka. Allah hantar Nabi di dekat mereka, tak mau ikut Nabi. Macam kita hari ni, Allah Subhanahu wa taala bagi kita hidup atas muka bumi ni, depan kita ada Quran, depan kita ada hadis Nabi. Kita tak mau pakai Quran, tak mau pakai hadis Nabi. Tentang hari ini orang boleh tulis dalam surah Abang, boleh tulis dalam surah Abang mempertikaikan tentang azab kubur. Tulis dalam surah Abang berminggu-minggu. Dia kemukakan hujah, berbagai-bagai hujah nak kata azab kubur ni tak ada. Setelah sekian lama kita duk baca hadis, duk cerita pasal keadaan dalam kubur, cerita tentang manusia yang masuk dalam kubur ni, dibawa mai kepada dia sab'ina tinnina. Tuhan kata dibawa mai kepada orang yang masuk dalam kubur ni sab'ina tinnina, dibawa mai kepada dia 70 ekor naga. Nabi kata dalam hadis dia begitu. Tiba-tiba hari ni orang boleh tulis dalam surah Abah kata tak ada benda ni. Kita duk baca ayat Quran, kazzabat Tsamud bitaghwaha. Kita duk kata kaum Samud dia mendustakan Nabi yang dihantar kepada dia.
Pasal apa dia dusta? Kerana toranya dia, kerana melampau dia, maka dia mendustakan Nabi. Kita hari ini tidak dustakan Nabi Muhammad punya kata. Sama aja dengan kaum Samud ni. Idzin ba'atha ashqaha. Tuhan cerita balik dekat kita umat Nabi Muhammad yang tak pernah tengok kaum Samud ni. Tuhan cerita apa yang berlaku kepada kaum Samud. Bila dia hantar kepada mereka seorang Nabi, nama Nabi Saleh, mai dekat mereka, Nabi bagi tahu dekat mereka, kata, ni ada seekor unta, Tuhan hantar mai dekat kita. Unta ni, unta mukjizat Allah. Rupa unta tu pun lain daripada unta hadu ada. Dia besar, tak ada unta sebesar unta tu. Kerana unta ni, unta mukjizat Allah. Dia minum air telaga hari ni, kita tak boleh minum. Kita minum susu dia. Esok, kita boleh minum air telaga. Selang sehari kita dengan unta. Air telaga ni hari ni hari unta minum, kita tak boleh minum. Sebagai ganti minum air telaga, kita minum susu dia. Esok hari unta tak minum, kita pula pergi minum air telaga tu. Allah Subhanahu wa ta'ala kata, idzin ba'atha ashqaha. Bila Nabi kata macam tu, jangan piduk kacau. Unta ni bangkit satu orang. Ashqaha, hak paling samsing di kalangan mereka. Bangkit berdiri. Nak lawan apa yang Nabi ni kata. Nak lawan. Dia, siapa kata unta ni unta Tuhan hantar mai? Aku kata tak. Tengok aku nak buat apa kat unta ni. Samsing. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Maka dikatakan kepada mereka, kepada umat Nabi ni, unta ini adalah utusan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia dihantar mai, biarkan dia dengan minuman dia. Jangan duk kacau dia. Fakazzabuhu, maka sebahagian daripada orang yang tak mau ikut cakap Nabi ini mendustakan apa yang Nabi kata. Fa'aqaruha, depa sembelih unta tu. Nabi kata jangan diusik. Bukan jangan sembelih, usik pun jangan. Ini unta mukjizat. Fakazzabuhu, depa dustakan apa yang Nabi kata. Fa'aqaruha, depa pergi sembelih unta tu. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Maka mailah masa Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan depa semua kerana dosa depa itu. Maka dimusnahkan depa, jatuh jadi rata sama dengan bumi semua sekali. Allah buat manusia ni. Tapi bila sampai satu tahap, bila sampai satu peringkat, bila sampai satu ketika, Allah kata tak boleh biar dah mereka ni. Biar pun hidup tak berguna, buat menyusah aja, Allah musnahkan semua sekali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil yang tiba. Jangan bantah Tuhan. Tu aja. Jangan bantah Tuhan. Siapa pun sama aja. Jangan bantah Tuhan. Ayat Quran ikut, hadis Nabi ikut. Belajar nak faham Quran ni macam mana, belajar nak faham hadis Nabi ni macam mana. Jadikan kita manusia yang tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal kita kalau nak lawan Tuhan tak selawan. Allah Subhanahu wa ta'ala boleh musnahkan kita pada bila-bila masa. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 18, jilid 17, jilid 17 muka surat 218, muka surat 218. Kita masuk satu bab, kata dia maja'ah fi man akala halalan wa dakhala al-jannah. Bab ma jaa fi man akala halalan dakhala al-jannah. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menyebutkan orang yang makan halal itu masuk syurga ya. Ini satu tajuk yang jangan ambil ringan. Dia kata makan benda halal janji dia syurga. Benda halal ni banyak cerita. Satu, rezeki halal maksudnya makan benda tu benda halal. Kita makan nasi halal, maksudnya jangan makan benda haram. Jangan tidur makan daging khinzir dan sebagainya, itu haram. Itu satu. Yang kedua, makan benda halal ni maksudnya makan nasi
yang dibeli dengan duit halal. Itu satu. Pasal nasi kadang-kadang boleh jadi rezeki haram. Pasal apa? Pasal nasi yang halal dibeli dengan duit rasuah misalnya, maka nasi sudah jadi haram. Itu dua. Jadi dia nak bagi tahu dekat kita, kalau kita pastikan diri kita ni akala halalan, makan benda halal. Halal dalam maksud kata makanan tu memang halal. Satu, yang kedua, makanan itu dibeli dengan duit halal. Dakhalal jannah. Dia kata syurga boleh jadi hak kita. Ketahuilah saudaraku, makan halal itu ialah memasukkan ia akan tuannya ke dalam syurga. Kalau kita daripada reti-reti, daripada kenai-kenai tangan kanan, tangan kiri atas dunia ni, kita jaga makanan kita, makan benda halal. Tuhan tak ada janji lain dah nak boleh bagi ke kita, melainkan syurga sahaja Tuhan boleh bagi ke kita. Kerana halal itu disuruh Tuhan dan disukai olehnya. Tuhan suka benda halal. Tuhan tak suka benda-benda yang kelang kabut, yang boleh nak membawa kepada rosak darah daging dan sebagainya. Tuhan tak suka. Tuhan suka benda halal. Maka tiap-tiap rezeki yang dituntut dan dicari dan dapat dengan jalan yang diharuskan oleh syarak, maka ialah rezeki halal. Apa juga benda yang mai kat kita, benda halal yang mai kat kita, yang benda tu mai dengan jalan halal, Allah mahu orang macam ni. Benda tu benda halal, mai pun dengan jalan halal. Tuhan suka orang yang mengutamakan benda ni. Dan menuntut rezeki yang halal itu disuruh oleh syarak kita, serta diberi takut daripada menuntut rezeki dengan jalan haram. Dan agama peringat kita sangat-sangat, rezeki haram jangan teringin nak ambil. Tuan-tuan, risuah ni ada di mana-mana lah ni. Risuah ni ada di mana-mana lah ni. Tak semestinya di jabatan-jabatan tertentu sahaja, di mana-mana boleh ada risuah lah ni. Maka jangan dekati benda-benda yang seumpama ini. Bermula dalil yang menunjukkan atas orang makan halal itu masuk syurga ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala tayyiban wa amila fi sunnah wa amina an-nasu bawa'iqah dakhala al-jannah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata dia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa makan ia akan makanan halal dan beramal ia semacam di dalam sunnah, yakni jalan yang dinakal daripada Nabi, dan aman orang-orang daripada balak bencananya, yakni tidak dizalimnya orang, dan tidak dicarutnya orang, dan tidak dimakinya orang, dan tidak dilaknatnya orang, nescaya masuk syurga ia. Nabi SAW sebut mudah aja dalam hadis tu. Yang pertama, Nabi kata man akala tayyiban, siapa makan benda-benda baik, benda-benda halal. Satu. Wa amila fi sunnah, dan barang siapa yang beramal dengan sunnah, dia cari balik sunnah Nabi, betul-betul Nabi buat macam mana, dia cari balik. Kita lah ni tak cari, kita main turut aja. Sunnah betul-betul Nabi buat macam mana. Sunnah ni apa dia, tuan-tuan? Sunnah ni apa yang Nabi buat, apa yang Nabi kata, apa yang Nabi ucapkan, apa yang Nabi takrir. Nabi membenarkan benda tu, Nabi tak bangkang bila sahabat buat. Semua ni menjadi sunnah Nabi. Kalau benda tu tidak sabit keterangan daripada hadis kata Nabi buat, tapi kemudian yang orang dah buat, itu bukan sunnah. Walaupun tak salah, tapi dia bukan sunnah. Bila bertembung amalan yang orang buat tapi tidak salah, tetapi tidak sunnah, maka lebih utama ikut sunnah. Dan contoh kita kata, Nabi dengan anak-anak dia, apa sunnah Nabi dengan anak-anak dia? Anak-anak bila jumpa Nabi, pegang tangan Nabi, cium tangan Nabi. Nabi pegang anak dia, Nabi cium dahi anak dia. Itu sunnah. Sunnah Nabi nya begitu.
Keterangan dalam hadisnya begitu. Anak-anak Nabi bila mai jumpa Nabi, pegang tangan Nabi, cium tangan Nabi. Nabi pula pegang anak dia, dia cium atas dahi anak dia. Cium dahi anak itu sunnah. Kita tak pernah tahu. Kita tak pernah tahu. Kalau kita buat macam tu dengan ingat kata nak ikut sunnah, dapat pahala. Dan sudah tentu ada keberkatannya. Nabi SAW bila sembahyang, bila dia sujud. Ini sunnah, nak cerita kita semua pun duduk sembahyang. Nabi SAW bila sembahyang, bila dia sujud. Bila Nabi sujud, kaki Nabi dirapatkan. Tapak kaki Nabi dirapatkan. Itu sunnah. Kita hari ni kalau kita sembahyang, kita sujud, kaki kita duduk buka lagu tu, tak salah. Tetapi tidak ikut sunnah. Tak salah, sembahyang sah juga. Pasal apa? Pasal sujud ni ala a'dha'i sab'ah. Dia kata syarat dia mesti di atas anggota yang 7. Dari 2 tapak tangan, 2 lutut dan 2 ujung kaki. Sujudlah macam mana pun, sujud di atas 7 anggota, maka itu sudah sah. Tapi bila kita teliti, kita buka hadis, baca, tengok Nabi sembahyang, Nabi sujud macam mana? Oh, Nabi bila sujud, tapak kaki dia dirapatkan. Maka kalau kita sujud, kita rapatkan tapak kaki dengan niat littiba'i sunnah, dengan niat kata aku ikut sunnah kerana Nabi sujud macam ni, dapat pahala kerana ikut sunnah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu dia. Jadi dia beritahu dekat kita di sini, dia beritahu dekat kita, Nabi SAW kata, man akala tayyiban, barang siapa yang makan benda-benda baik, maksudnya benda-benda halal, wa amila fi sunnah, dan dia bila nak buat amal, dia nak pastikan dia ikut sunnah. Wa aminan nasu bawa'iqah, dan dia selama hidup dia pastikan diri dia ni tak memudaratkan orang lain. Cakap dia tidak menyakitkan hati orang, cakap dia tidak memfitnah orang, cakap dia tidak memaki orang, cakap dia tidak mencarut pada orang, cakap dia tidak mengaibkan orang, cakap dia pastikan semua benda ni. Dia pastikan tangan dia tak pernah piduk pukul orang tak ada sebab. Dia jaga semua benda-benda yang macam ni. Dakhalal jannah. Nabi kata dia tentu dapat syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yakni tidak dizalimnya orang, tidak dicarutnya orang, tidak dimakinya orang, tidak dilaknatnya orang, nescaya masuk syurga. Ya, Nabi kata begitu. Apabila didengar orang sabda Nabi SAW yang demikian itu, lalu disahut oleh mereka itu. Sahabat bila dengar Nabi kata begitu, terpanggil mereka untuk nak bercakap dengan Nabi. Apa tuan-tuan? Nabi kata siapa buat benda ni, siapa buat dakhalal jannah, masuk syurga. Sahabat terus rasa terangsang, terasa mereka ni telah dimotivate oleh Nabi, timbul semangat mereka. Faqala rajul, ya Rasulullah, inna hadzal yawm fin nasi lakathir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sayakunu fi quruni ba'di. Maka kata seorang laki-laki, ya Rasulullah, bahawasanya segala yang Tuhan hamba kata tu pada hari ini, yakni dalam masa Tuhan hamba berkata ini, banyak orang, banyak adanya pada orang. Sahabat Nabi kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, apa yang kamu kata tadi? Kamu pesan supaya makan benda halal, kamu pesan supaya ikut sunnah, kamu pesan supaya tidak zalim orang, kamu pesan supaya jaga anggota badan, lidah dan sebagainya, jangan duk maki orang dan sebagainya. Apa hak kamu kata tadi? Law ni ada. Dia berkata, pasal apa? Pasal Nabi ada, pengawal duk ada, Nabi duk ada. Jadi sahabat-sahabat ni hari-hari tengok Nabi nak buat jahat ni payah. Macam anak-anak kita lah tuan-tuan, kita duk ada, bagus ya. Jauh pada kita, dia pergi pukul orang tak pasal-pasal. Dia koyak minyak motor depan rumah orang, orang keluar larang, dia dabuh orang tu tak pasal dia. Anak siapa? Anak kita. Bukan anak Cina, bukan anak India, anak orang Melayu kita. Dia pergi buat benda bagi orang sakit hati.
Tuan-tuan, kita duduk dalam rumah, orang main duduk rem minyak motor depan rumah kita, kita rasa macam mana? Alhamdulillah ada anak-anak muda macam ni lah ni. Macam tu. Kok kita lebih pada kawan hak kena ni. Kita dengar lagu tu, turun capai pelepah nyok tu. Turun tegur. Dia buat apa? Anak siapa? Anak kita lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sahabat-sahabat Nabi, bila Nabi kata man akala tayyiban wa amila fi sunnah wa aminan nasu bawa'iqah, Nabi kata siapa makan benda halal, siapa ikut sunnah, siapa yang jaga diri dia, tidak zalim orang, tidak buat benda tak elok dekat orang, dakhalal jannah. Nabi kata tentu masuk syurga. Sahabat terus kata dekat Nabi, ya Rasulullah, hak kamu sebut tadi itu la ni memang ada. Yakni semua orang pada zaman Nabi itu makan halal dan beramal sebagaimana sunnah Nabi, dan tidak bercaci-caci di antara sahabat Nabi, dan tidak berberi-beri mudarat di antara mereka. Dan bila didengar oleh Nabi akan kata laki-laki itu demikian, lalu sabda Nabi, sesungguhnya sekarang ada ia seperti kamu kata itu. Nabi kata betul. Aku kata tu lah, senang-senang boleh tengok orang baik belaka ada zaman Nabi ni. Tetapi Nabi kata nanti lagi akan jadi ia di dalam kurun kemudian daripada aku. Nabi kata tunggu sah, aku tak ada esok, hampa akan tengok benda-benda ni. Berapa ramai orang yang nak makan benda halal, berapa ramai orang tak peduli halal haram. Nabi kata tunggu saat, aku tak ada esok, hampa tengok berapa ramai orang yang betul-betul nak ikut sunnah aku, berapa ramai orang belah ikut suka. Nabi kata tak apa, aku doa adalah ni, hampa tengok semua orang pelihara lidah, pelihara tangan, pelihara daripada buat zalim, buat naik, buat susah ke orang. Tapi tengok lepas aku tak ada esok, berapa orang boleh jaga, berapa orang yang hari-hari bangkit duk maki hamun dan sebagainya kepada saudara sama seagama. Maka apabila aku dan setengah daripada sahabatku mati, Nabi kata maka orang-orang pun banyak makan benda haram. Nabi kata aku tak ada esok, tengoklah benda haram ni betul-betul membuka selera kebanyakan orang. Dia tahu benda tu haram, peduli apa. Begitu. Dan berbuat bid'ah, kamu boleh tengok berapa banyak amalan bid'ah berlaku dalam masyarakat esok ni. Masa ada aku buat macam mana aku buat, aku tak ada esok, tengoklah berapa banyak bid'ah sesat yang mereka nanti duk buat dalam masyarakat. Macam-macam duk adalah ni tuan-tuan. Baru ni Majlis Fatwa Kebangsaan buat keluar satu fatwa tentang masalah ziarah kubur. Kan? Pasal apa? Pasal makin menjadi-jadi tentang amalan ziarah kubur ni, makin menjadi-jadi. Dengan pi tak lagi batu nisan, duk ambil kain putih, kain kuning, duk bungkus ikat dengan biji tasbih lah, merepek lah. Dan kita nak tanya orang yang tidur ambil kain putih, kain kuning, kain merah, kain apa, pi duk belik di batu nisan ni, apa pasal dia buat tu? Tuan-tuan, kalau tak ada pasal nak buat apa? Dia pi buat tu kerana dia ada percaya satu benda. Dia percaya ni, pi balut ni apa, dia ada kepercayaan. Yang kepercayaan itu tidak sabit daripada Quran dengan hadis. Bawa ayat mawak hidup jurus, kepala kaki, kaki kepala, kepala kaki. Pasal apa dia pi buat tu? Ada ke tak ada pernah jumpa satu hadis Nabi suruh hidup jurus ayat mawak atas kubur? Amalan tu menjadi-jadi. Banyak kalau nak cerita Majlis Fatwa Kebangsaan baru ni, dekat-dekat sebelum raya baru ni keluar satu fatwa bagi tahu tentang adab ziarah kubur. Bukan nak betul balik yang tak betul tak betul ni. Benda ni tuan-tuan, seorang tambah sikit, seorang tambah sikit, seorang tambah sikit, dia tambah tu dia ingat nak bagi cantik, dia tak tahu dia tambah tu membawa kepada kepercayaan yang salah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi kata kamu akan tengok selepas wafat aku, selepas tak ada sahabat-sahabat aku, orang banyak makan haram, orang banyak buat bid'ah.
dan berberi-beri mudarat sama-sama Islam. Nabi kata, kamu akan tengok sama-sama orang Islam duk pergi semayang satu masjid apa semua, di Mekah sekali naik satu kapal terbang dan sebagainya. Hang maki aku maki hang. Hang perosak aku perosaan. Aku aibkan hang aibkan aku. Akan berlaku keadaan ini. Semayang sama-sama menghadap Kaabah, habis semayang sama-sama buka Quran. Ujung tahun sama-sama pergi umrah, sama-sama naik kapal terbang pergi buat haji sekali dan sebagainya. Di Mekah duduk satu bilik hotel. Balik main, kita jatuhkan maruah dia. Dia dengar, dia jatuhkan maruah kita. Islam suruh ke macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis gharib, tiada kami ketahui akan dia melainkan daripada ini wajah, dan meriwayatkan oleh Al-Hakim dan berkata ia sahihul isnad. Al-Hakim kata hadis tadi dari segi isnadnya sahih. Masalah menuntut rezeki halal itu wajib ia atas tiap-tiap orang Islam. Wajib. Hukum kita cari rezeki halal ni, hukum dia wajib. Bermula dalil yang menunjukkan yang demikian ialah hadis Nabi SAW. Kata dia, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Nabi SAW qala, talabul halal wajib ala kulli muslim. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi SAW, namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Daripada Nabi SAW, sabda Nabi, bermula menuntut rezeki yang halal itu wajib atas tiap-tiap orang Islam. Wajib kita kena cari rezeki halal, wajib. Meriwayatkan hadis ini oleh At-Tabrani di dalam kitabnya Al-Awsat. Masalah menuntut rezeki yang halal itu wajib ia. Lagi sekali dia nak beritahu, yakni kemudian daripada menunaikan sembahyang fardu. Punya beratnya tuntutan cari rezeki halal ni. Tuntutan ini selepas kita wajib menunaikan sembahyang fardu 5 waktu, yang berikutnya ialah cari rezeki halal. Begitu. Dengan dalil hadis, kata dia, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, talabul halal faridatun ba'dal faridah. Diriwayatkan kepada seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ia bermula menuntut rezeki yang halal itu satu fardu yang dikerjakan kemudian daripada menunaikan sembahyang fardu 5 waktu. Sembahyang ni beratlah tuan-tuan. Semayang ni kalau tidak, Nabi tidak kata al-farqu bainal muslim wal kafir tarku salah. Nabi kata beza Islam dengan kafir ialah meninggalkan sembahyang. Kalau tak sembahyang, tak ada beza. Tengok rambut dia ni ada rambut, dia ni ada rambut, pakai dia ni pakai, dia ni pakai, dia ni baju kemeja, dia ni baju kemeja, dia ni seluar panjang, dia ni seluar panjang. Tak ada beza orang Islam dengan orang kafir. Beza dia apa dia? Bila mai waktu semayang, orang Islam semayang. Orang kafir sampai habis waktu tak semayang. Itu beza. Maka semayang ni penting kerana dia boleh membezakan antara Islam dengan kafir. Semayang yang penting itu diikuti selepas daripada dia tuntutan menuntut rezeki halal. Maknanya tuntutan menuntut rezeki halal cukup penting, maka dia diletak nombor 2 selepas daripada sembahyang fardu yang penting itu. Begitu. Meriwayatkan hadis ini oleh At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Masalah dia kata makan dan memakai daripada usaha halal itu kesedapan yang dikurniakan Allah dalam dunia ini. Bukan sahaja makan, pakaian juga mesti daripada sumber halal. Maka serta tidak mendatangkan suatu mudarat di akhirat. Kalau kita jaga benda ni, akhirat esok kita tak susah. Kita makan benda halal, hak kita duk beli pakaian buat pakai ni pun dibeli daripada duit yang halal. Kalau kita jaga sampai macam tu, akhirat esok kita tak susah. Begitu. Maka jikalau diberi-berikan dan disedekahkan barang yang lebih daripada guna diri sendiri, dapat pahala pula.
Bahkan kalau sekiranya benda ni lebihan daripada hak kita guna, hak lebihan tu kita bagi ke orang pun dapat pahala. Hak paling baik ni benda hak paling kita sayang tu kita bagi ke orang, itu paling baik. Kalau kita tak mau bagi benda hak paling kita sayang, hak lebih-lebih hak kita tak mau dah tu baru kita bagi, pun dapat pahala. Bukan kata tak dapat pahala. Begitu. Demikianlah tersebut di dalam hadis. Kata dia an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ayyuma rajulin iktasaba malan min halal فأطعم نفسه أو كساها فمن دونه من خلق الله كان له به زكاة. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda ia, mana-mana laki-laki yang dapat harta daripada pencarian yang halal, maka memakan ia akan dirinya ataupun memakai ia akan dirinya, kemudian kepada orang lain daripadanya, daripada makhluk Allah, nescaya adalah baginya zakat, yakni sedekah dengan dia. Nabi SAW kata, siapa yang kerja halal dan dapat rezeki halal, dengan rezeki halal tu dia beli makanan dan dia beli pakaian untuk nak buat makan dan nak buat pakai dia dan orang-orang lain, pahala yang Allah bagi kat dia sama macam pahala keluar zakat yang fardu. Begitu. Meriwayatkan hadis ini oleh Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya. Tajuk baru dia kata bab ma jaa fil a'mal lillahi ta'ala. Ni pula dia nak masuk satu bab, itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menyuruh beramal segala amal itu kerana Allah. Ni pula dia nak main satu tajuk. Dia kata kita ni buat apa pun biarlah kerana Allah. Amalan kita ni kadang-kadang bercampur, tuan-tuan. Kadang-kadang kita buat betul-betul kerana Allah. Kadang-kadang kita buat ni kerana Allah, tapi di samping kerana Allah ada kerana benda lain. Ada sekali kita nanti baca, tengok macam mana keterangan dia. Ketahuilah saudaraku, bermula amal kerana Allah itu maknanya ialah diperbuat kerana menjunjung suruh Allah. Kita buat ni kerana Allah suruh. Kita duduk main semayang di masjid, kerana apa? Awal-awal kita jawab kerana Allah. Orang kata kat kita, tak pernah nampak pun ni, baru dalam seminggu ni nampak main. Apa saya nak kenuri dalam 2 minggu depan. Tak ni tak main, mereka kata tak masyarakat kenuri saya, mereka tak pergi pula. Nampak? Serampang 2 mata. Main kerana Allah. Tambih-tambih. Sulam dia lah. Kerana apa? Tak ni tak main, mereka kata apa pula. Nak main. Habis-habis kenuri, habis dengan dia sekali. Benda ni boleh jadi, dia kata. Saya kita tengok dia nak kata apa. Maka apabila seseorang itu beramal ia kerana menjunjung suruh Tuhan, maka ialah amal ini yang dipuji oleh syarak. Kalau dia buat ni betul-betul kerana Allah, pahala cukup tinggi. Nampak PIG ni kata? PIG. Baru siapa yang duduk tak duduk teringat nak pergi haji? Orang tanya. Kita kata tak boleh lah, Tuhan perintah suruh pergi. Kena pergi ya. Nampak kerana Allah. Betul kan nak pergi pasal tu? Dah lah mereka pun duk kata macam-macam dah kat aku. Mereka kata duit ada cukup dah, tak pergi lagi. Payah tak pergi pun dengan mereka duk kata. Kerana Allah. Pergi haji kerana Allah. Tapi satu lagi apa dia? Tak pergi. Tak tahan daripada mereka. Dia dah jadi serampang 2 mata. Nampak? Tuan-tuan, oleh kerana itu tajuk kita baca ni susah, tuan-tuan. Susah. Ni yang kata kita nak buat benda-benda ni kita nak betul-betul ambil dia letak atas landasan kerana Allah ni. Bukan senang. Nampak duk mengajar siang malam. Siang dah mengajar sekolah dah. Malam lepas maghrib ada kuliah maghrib, kuliah bulanan pula. Habis sembahyang Isya, ceramah pula satu lagi, tak mana dah. Nampak dakwah kuat ni.
Okeylah, Allah suruh berdakwah ni kerana Allah. Sambil-sambil tu side income, dia kata. Ada tak tak tuan-tuan? Na'udzubillah min zalik. Yang tahu benda ni Allah dengan Tuan tubuh tu aja yang tahu. Jadi kita nak letak diri kita duduk atas landasan tu, atas landasan kerana Allah semata-mata tu. Susah, tuan-tuan. Susah. Dalam duk jaga, dalam duk kontrol tu nak bagi aku ni biar kerana Allah. Aku tak mau esok di hari akhirat esok bila buka buku tua aku tengok tak ada pahala di sisi Allah. Tak mau yang tu. Punya duk jaga pun, nak duk jaga pun dia mai lintas dalam hati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nampak mengaji macam tak tahu jemu ni. Dah mengaji, dah dapat ijazah bachelor dah, nampak pergi sambung buat master pula. Dah buat master, dah nampak lagu pergi register nak buat PhD pula. Yang duk perlu mengaji sampai sangat-sangat ni pasal apa? Dia kata kerana Allah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Baca hadis sekali, menuntut ilmu ni fardu ke atas orang Islam. Dia kata, aku kerana tu aku mengaji. Betul ke hang mengaji kan? Bahlala ni kalau tak ada doktor pun nampak tak apa kemas. Dia ada juga, dia telah main masuk tu. Tuan-tuan, kita manusia. Kita manusia. Yang kata manusia ni Nabi kata apa? Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Yang kata manusia ni Nabi kata apa? Syaitan duk berjalan dalam darah, dalam badan dia ni pada jalanan darah dia. Lagu mana punya jaga, lagu mana punya kontrol, macam mana sekalipun dia duk ada dalam badan kita. Dia kena. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya tajuk fil a'mali lillah ni, amal kerana Allah ini tajuk yang heavy, berat untuk nak diamalkan oleh siapa-siapa juga, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita bermula dalil yang menunjukkan atas terpujinya itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Mu'az bin Anas Al-Juhani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man a'ta lillah wa mana'a lillah wa ahabba lillah kerana Allah, dan barang siapa yang berkahwin ia kerana Allah, maka sesungguhnya telah menyempurnakan dia akan imannya. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Itu dia, Nabi kata begitu. Nabi kata man a'ta lillah, siapa yang bagi satu-satu benda kerana Allah. Bagi ini dia ada banyak, dan satu bagi atas jalan sedekah, satu bagi atas jalan hadiah, satu bagi atas jalan hebah, satu bagi atas jalan pesaka, satu bagi ini dia ada banyak cerita bagi ini. Bagi atas jalan sedekah, maksudnya satu orang bagi kepada satu orang yang miskin, yang fakir, maka pemberian dia dipanggil sedekah. Kita tak boleh dibagi satu benda dekat orang kaya, kita kata ni saya sedekah. Tak boleh, sebab dia orang kaya, dia tidak layak menerima sedekah. Orang kaya, kita bagi kat dia, kita bagi hadiah, kita bagi sebagai tanda kata kita hormat dia. Dia tak layak terima sedekah sebab dia dah cukup, bahkan lebih daripada kita lagi. Jadi kita bagi kat dia tu kerana hadiah, kerana kita sayang dia, kita suka kat dia, kita nak bagi ke dia, maka bagi itu hadiah. Bagi sebagai tanda kata kita hormat, kita sayang dia. Hebah ni bagi kat siapa-siapa saja, bagi lagu tu hebah. Tak kira bagi apa pun, bagi sedekah ke, bagi hadiah ke, bagi hebah ke, kalau kita bagi itu kerana Allah, tinggi ganjaran di sisi Allah. Wa mana'a lillah, kalau kita menegah, kita menahan, kita tak bagi kepada satu orang, kita tak bagi kerana Allah, tak bagi pun dapat pahala. Pasal apa kita tak bagi kat dia? Pasal kita tahu dia ni kalau dapat duit ni sekali dia pergi tikam ekor. Kita tahu dah memang dia ni kerja tikam ekor.
Maka hari itu dia susah, dia mai jumpa kita, dia habaq kata dia nak makan duit tak ada dan sebagainya, minta duit tak kita. Kita boleh bagi kalau kita nak bagi, tapi kita tak mau bagi. Sebab kita tahu dia ni kalau dapat duit bukan dia nak makan, dia tikam metok. Lebih daripada tikam metok tu baru dia beli Maggi makan. Maka kita tak mau bagi kat dia kerana Allah, kerana kita tak mau dia pergi rosak ni. Juga dapat pahala. Pasal apa? Pasal kerana Allah. Begitu. Wa ahabba lillah, kita sayang dekat dia. Kita sayang dekat dia pasal apa? Bukan pasal comel dia, bukan pasal segak dia, bukan pasal harta dia. Kita sayang kat dia kerana Allah. Kerana dia kita nampak dia buat kerja yang Allah suruh. Dia dah buat kerja tu, maka kita sayang kat dia. Kita sayang dia kerana Allah. Nabi kata, wa abghadha lillah, dan kamu benci dia kerana Allah. Kita benci dia pasal apa? Kita benci dia kerana dia ni kita dah nasihat berapa kali dah suruh berhenti minum arak. Dia tak boleh juga nak berhenti minum arak. Kita tak mau dah kawan dengan dia kerana kita dah nasihat dia lebih daripada sepatutnya. Dia tak boleh nak berhenti juga. Aku tak mau dah kawan dengan dia. Kita tak kawan dengan dia kerana Allah. Mudah-mudahan kerana kita tak kawan dekat dia, dengan dia, dia rasa dia tak ada kawan, kok-kok itu boleh menginsafkan dia. Kalau kita buat semua benda ni kerana Allah, dia kata maka sesungguhnya telah menyempurnakan dia akan iman dia. Dan memang kita hari ni macam mana? Hadis ni senang ya, nampak mudah saja, nampak simple. Kita hari ni macam mana? Kita marah kat satu orang siapa? Kita marah kat satu orang. Kita marah kat adik kita sendiri. Kita marah kat abang kita sendiri. Kita marah dekat adik kita, kat abang kita ni, marah sampai raya tak pergi rumah dia apa semua ni. Pasal apa? Pasal apa? Oh, pasal nampak hari tu mak bagi rantai labuh kat dia. Kita marah kat dia, tak tahu pasal apa, raya tak pergi apa semua, tak pergi, tak tahu pasal apa. Cek balik. Oh, pasal apa? Pasal mata kita sudah ternampak rantai labuh mak sudah pergi tangan dia. Termarah dia pasal apa? Hang pandai pergi duk jack motor tu, rantai pound tu dapatkan. Kerana tu aku tak pergi rumah. Syarak tak mau kalau marah kerana tu. Kita marah pasal apa? Pasal rumah dia, rumah kita sempadan tu duk berebut. Babuh dah batu sempadan, takat tu tanam dia balik sini tanam kita. Tapi dia rumah tanam pokok serai dia atas tanam kita. Kerana tu kita marah kat dia, bakit pukul 3 pagi pergi jurus ayam. Bagi mampu pokok serai dia. Pukul 3 pagi, susah payah bagi, bukan nak semayang tahajud, pergi jerang ayam, dia jurus pokok serai kawan tu. Hamba Allah ni dia tahu buat ni pokok ni bajar orang tu elok kan. Syekh Qiyamul ni mereka jurus. Qiyam tu makna dia bangun. Qiyamul lail, bangun malam. Dia bangun malam tapi pergi jurus pokok serai kawan. Kalau kerana tu hidup jadi marah, syarak tak mau. Ini yang agama nak beritahu kat kita. Dia kata masalah memberi kerana Allah, yakni bersedekah dengan sebab junjung surah Allah. Bukannya kerana nak menunjukkan diri kita suka menderma. Kita bagi, bukan tujuan nak orang kata kita satu orang yang generous, satu orang yang pemurah, bukan tujuan tu. Kita bagi ni kerana Allah. Kadang-kadang kita bagi, kita ada show sikit, tunjuk kata kita bagi. Tujuan apa? Pasal nak merangsang orang lain suruh bagi sama. Macam sahabat Nabi duk baca ayat tentang sedekah, dan sebagainya, duk baca ayat, baca-baca, satu orang sahabat tak boleh tahan, terus bangkit dalam majlis, ada ni bangkit, ya Rasulullah, aku ada satu kebun kurma yang aku cukup sayang, nama kebun kurma tu Bayruha, duk ada Allah ke depan, Allah mihrab, Allah kiblat Masjid Madinah. Ya Rasulullah, hak tu aku sedekahkan, aku infak fi sabilillah. Dia bangkit bercakap di depan orang tu bukan kerana dia nak tunjuk kata dia ada duit, bukan kata nak tunjuk kata dia ni beriman sangat, tapi tujuan dia bangkit tu apa? Untuk nak merangsang orang lain supaya orang lain pun bagi sama. Maka dia bangkit tunjuk tu kerana Allah, kerana nak supaya orang lain pun pakat-pakat berebut nak bagi juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan bukannya kerana nak minta puji pada orang, ataupun bukan kerana nak berlawan siapa berani buang duit. Bukan kerana nak tunjuk dia ni bagi 5, aku bagi RM5,000. RM5. Dia ni bagi 10, aku bagi RM10,000. Duk potong RM1 tu. Bukan tujuan kerana nak lawan, kata dia ada harta, kau tu bagi RM10,000, dia terus bagi RM100,000, habis. Serak habis semua lah.
Kalau itu tujuan dia, tak dapat pahala di sisi Allah. Bahkan diperbuat bersedekah itu kerana disuruh Allah. Maka biarlah orang yang ada harta itu bersedekah dan tolong orang yang berhajat. Mudah-mudahan amal baiknya itu serta dengan niat baiknya itu ada datang rahmat Tuhan kepada dia. Itu dia. Dan pernah dengar hadis saya pernah baca di masjid ini. Cerita sahabat yang malam-malam bangkit hidup bagi sedekah. Silap hari bulan dibagi tangan penzina. Silap hari bulan dibagi tangan orang kaya. Silap hari bulan sedekah dibagi tangan apa lagi? Orang berzina, orang kaya dengan pencuri. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tiap-tiap kali dia bagi kesilap. Dia bagi, esok orang duk sembang. Apalah dia ni? Kalau sungguh ada duit pun yang bagi dekat penzina tu buat apa? Mana dia nak kenal? Kawan ni penzina ke apakah dia nampak macam susah dia bagi. Esok bagi pula lusa. Cerah-cerah esok orang sembang pula kata apalah dia ni? Kalau ada duit pun jangan tapi bagi kat pencuri. Bagi pula, dia kata apalah dia ni? Kalau ada duit pun dia pergi bagi kat orang kaya. Berapa orang miskin berkenjah duk ada? Silap saja, 3 malam keluar dia bagi, 3 malam salah sasaran. Yang akhirnya diberitahu kepada dia, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu dekat dia, hang bagi ni tak silap. Bagi dekat penzina ni tak silap. Tuhan kata mudah-mudahan penzina yang terima duit ni dia rasa insaf dan dia berhenti daripada berzina. Tuan-tuan, dia pelacur, penzina, orang semua kenal ni muka pelacur. Tak ada satu manusia pun yang pandang dia dengan pandang kesian ni, melainkan orang pandang dia dengan pandang gigi kerana tak mahu nak berdunia dengan dia. Tiba-tiba mai satu orang dia bagi duit kat dia, dia rasa itulah pertama kali dalam hidup dia dihargai oleh manusia. Mana nak tahu dengan kerana dia terima benda tu ayam mata merambu meleleh, ada lagi orang yang kesian kat dia, orang yang menghargai dia, orang yang tahu hormat dia. Dia kata aku nak berhenti dah buat benda tak elok. Mana nak tahu benda? Tuan, kita lagi tak mati, kita cari cakap besar. Lagi satu orang tu tak mati, kita tak boleh kata dekat dia laknatullah alaih. Tak boleh, kita tak tahu lagi sebelum mati apa nak jadi ke dia. Satu orang duk hidup lah ni, walaupun 1-2 hari ni nampak dia jahat, nampak dia ahli maksiat, nampak dia macam derhaka Tuhan, nampak dia macam tu. Bolehkah kita sebut nama dia, kita sambung dengan kata laknatullah alaih? Boleh ke? Tak boleh. Agama tak bagi kata macam tu. Siapa tahu apa nak jadi kat dia? Sampai malam ni dia tidur mimpi apakah, bangkit-bangkit pagi esok satu macam yang kesedaran ada kat dia, tiba-tiba dia terus nak berubah jadi orang baik, tiba-tiba dia jadi lebih baik daripada kita. Nabi SAW pernah dalam satu kabilah, dalam satu rombongan nak pergi ke mana ke, satu orang sahabat duk naik himar dia duk buat tak mau jalan, dia duk sepak himar tu, dia duk sepak himar tu, dia duk sepak himar tu tak mau jalan, dia mati himar tu, dia kata laknat Allah kat atas kamu, dia kata dekat himar. Nabi dengar, Nabi berhenti terus, Nabi suruh dia turun, Nabi suruh dia jalan kaki. Dia berheran pasal apa? Nabi kata apa juga makhluk Allah yang dilaknat, maka siapa pun tak boleh nak kawan dengan dia. Fir'aun mati dalam keadaan derhaka Allah, tenggelam dalam laut merah dalam keadaan duk derhaka Allah. Maka Fir'aun yang dah mati dalam keadaan derhaka Allah tu kita sebut Fir'aun laknatullah alaih. Hak tak mati lagi ada bergerak berjalan sana sini, boleh duk makan minum bercakap sana sini, ini walaupun nampak dia jahat tak boleh sampai peringkat nak kata laknatullah alaih, tak boleh lagi. Jahat, kita tak kata baik apa yang dia buat, tapi tak boleh sumpah dia dengan sumpah laknat ni, tak boleh. Tuan-tuan bayangkan suami isteri pun, kalau sekiranya suami satu hari tuduh isteri dia berzina, dia kena melalui satu proses dalam agama kita, dia panggil proses li'an. Li'an tu ambil daripada perkataan la'an, daripada perkataan la'an. Dia kata betul, dia kata isteri aku berzina, aku tengok sendiri dan sebagainya. Betul, dia kata 4 kali, kelima dia kata kalau sekiranya aku bohong, dia kata laknat Allah kena kat dia. Ini bukan sumpah main-main. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka
Maka orang yang buat benda baik yang disebut oleh Nabi SAW ni, dia kata mudah-mudahan rahmat Tuhan turun dekat dia dan jauh dia daripada bala Tuhan. Masalah menahan kerana Allah ni, dia tak bagi pertolongan kepada satu orang kerana Allah, dia tak bagi. Yang ni tidak memberi sedekah itu kerana menjunjung suruh Allah, seperti datang seorang yang minta sedekah cukup dengan kerak dan busuk-busuk cakap yang dikeluarkannya, maka tidak diberi sedekah kepadanya supaya dapat pengajaran dia. Misalnya dia bawa contoh jadi, mai satu orang nak minta sedekah, nak minta derma dekat kita, lepas tu mai buat cakap besar, cakap tak elok depan kita. Dia mai depan rumah kita, Assalamualaikum, kita pun Waalaikumsalam, keluar habis. Salam dengan dia apa betul ni. Kita habis sudah kata dia, kita kata ni mai daripada mana? Dia abang mai daripada tempat sekian-sekian. Oh, kita kata hak ni saya minta maaf lah, saya bagi 5 kali lah. Ni tempat ni untuk mai minta derma di rumah saya ni 5 kali dah, saya dah bagi 5 kali dah, saya ingat cukup lah 5 kali dah saya bagi. Bila kata lagu tu, ni kawan hak mai minta derma ni dandan mulut jadi busuk. Rumah besar, dia kata tak elok dia duduk main lagu tu, berat dengan tangan duduk tunjuk-tunjuk, sikit lagi nak masuk lubang hidung kita. Dia pergi buat cakap busuk lagu tu, apa rumah besar beli kereta elok nak bagi RM1, RM2 pun kira dia. Kita cakap elok kat dia, kita abang kata 5 kali dah orang main ni, saya pun bagi pun boleh tahan lah, saya bagi ni bukan bagi RM1, saya pun bagi boleh tahan lah. Dia minta kawan lain pula lah, saya nak beli kau ni kawasan ni dah main belakang dah pergi ke belah lain pula. Kita cakap elok kat dia, dia pergi balas kita lagu tu. Kita kata tak apa, kalau lagu tu memang orang bagi ujung lah ini. Kita tak bagi itu pasal apa? Dengan tujuan supaya dia dapat pengajaran. Dia di marah ni. Lain kali aku pergi kat orang lain tak boleh buat cakap ni. Mudah-mudahan lagu tu. Pengajaran tu, nak bagi pengajaran dekat dia tu. Kadang-kadang pengajaran dia kena tahan baru dia tu dapat pengajaran. Anak kita bagi duit kat dia tidur mengaji apa di mana ke sekolah, mana jauh daripada rumah dan sebagainya. Bagi RM20 seminggu sat dia habis. Lalu duduk telefon minta lagi bagi RM50 seminggu. Tu habis juga, mau 100 seminggu. Kita kata tak, ayah bagi 100 ni abang setahun. Kita kata Allah. Bila duit tak main, masa tu dia tahu usaha. Telefon kat kita dapat tak mau angkat. Telefon kat mak dia pula. Telefon kat mak dia main abang kita dengan mak dia sekali, kita cerak habis sekali. Bila dia duduk main duit tak ada susah ni, dia pun mak dia kata habis jumpa ayah ni tak mau balik ke ayah awak ni. Pengajaran dapat kat dia. Karena kita tahan duit tu, pengajaran dekat dia. Dia main kat kita, ayah ni tak mau apa. Saya mengaku saya berbuat lah itu lah gitu ni. Dan kita pun pulang duit pergi balik. Kalau kita kata jaga duit ni wang ihsan. Ya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pengajaran tu dia kata nak bagi pengajaran, bagi kena tempat lah kalau nak bagi pengajaran. Gitu. Ataupun seperti orang yang tak judi, minta sedekah, apabila diberi sedekah kepadanya, nescaya dijudi. Dan kita tahu tak dia ahli kaki judi. Bagi banyak mana pun habis. Orang kaki judi ni, kaki judi, kaki minum. Bagi duit banyak mana pun habis. Pasal bagi. Begitu. Ataupun dia ni satu orang kaki minum arak, ataupun kaki berzina, ataupun diperbuatnya apa maksiat, maka tidak diberi sedekah kepadanya supaya ia tidak memperbuat judi atau minum arak atau berzina ataupun berbuat maksiat. Maka ditahan, yakni tidak diberi sedekah kepadanya itu, disuruh syarah oleh kita kerana menolakkan dirinya daripada jahat maksiat itu. Kita tak bagi itu kerana Allah. Kita bagi, kita tahu dia nak melingkuh, maka kita tak bagi itu kerana Allah. Masalah dia kata kasih akan saudara Islam itu kerana Allah, yakni kerana menjunjung suruh Allah. Apabila adalah saudara itu kasihkan Allah, yakni berjalan sebagaimana yang disuruhkan Allah, maka kasih engkau akan dia itu kerana baiknya dan kerana berjalan dia sebagaimana hukum Allah dan Rasulnya. Bukannya kasih akan dia itu kerana hartanya, kalau dapat ditumpang akan dia. Kita kawan dengan satu orang, biar jelas pasal apa. Kalau kita kawan baik dengan dia pasal apa, kita tahu dia ni anak tak ada, harta banyak. Aku
duduk baik dengan dia ni, dia pun depan banyak orang dah dia duduk cakap. Dia kata ni, dia ni macam adik saya, dia ni macam anak dia, kita lagu duduk syok. Nampak ada chance kita kata. Dia ni kalau padam, duit dia harus main kat aku. Kalau tak main semua dia bagi suku pun jadilah kata. Kalau itu niat kita berkawan dengan dia, tak dapat pahala kita. Tapi kalau kita berkawan dengan dia, pasal apa? Pasal dia orang baik. Kita menghargai dia. Pasal apa? Pasal dia penyebab Allah bagi hidayah dekat kita. Sebelum kita kenal dia dulu, kita ni semua orang kenal. Sampai orang panggil dekat kita ni nama apa? Abu Mayat. Pasanglah. Abu Mayat. Makna kata tak jadi manusia dah kita ni dulu. Tapi kerana kita kawan dengan dia, dia lah duk cakap kat kita, dia lah duk bentuk kita, dia lah satu orang yang tahan dengan perangai kita dan sebagainya, yang akhirnya dengan kerana dia duk tarik kita, Allah bagi hidayah dekat kita. Sebab musabab hidayah Allah bagi dekat kita kerana dia ni. Kita menghargai dia kerana dia lah yang membentuk hidup kita. Kerana tu kita kawan dengan dia. Kita kawan tu kerana Allah. Begitu. Ataupun kasihkan dia kerana bijaknya, atau kerana eloknya, atau kerana dapat pertolongan dan lainnya. Maka kasih kerana yang demikian itu diteguh oleh syarah kita. Kita kawan dengan dia pasal benda-benda yang bukan kerana Allah. Pasal dia bijak. Bila kita kawan dengan dia, orang kata kita bijak sekali. Kerana tu syok duk hidup dengan dia. Pasal apa? Kerana dia ni orang segak. Bila kita tidur dekat dia, sempih segak tu main kat kita. Kita pun hidup perasaan segak sekali. Sama. Ini sebab-sebab yang macam ni tak mendapat pahala. Masalah benci akan saudara sama-sama Islam itu kerana Allah. Yakni kerana orang itu menyalahi apa yang disuruh Allah. Seperti buat maksiat, ya, akan apa maksiat besar dan maksiat kecil. Dan tidak dia mau taubat daripada maksiatnya itu. Kita tak mau dah kawan dengan dia. Pasal apa? Pasal dia ni nampak duduk dalam maksiat daripada dulu sampai dah tak tahu sampai bila. Kita nasihat ni sampai tak tahu dah nak kata apa kat dia. Dia tak tunjuk tanda-tanda dia nak berubah. Kita pula duduk nampak duduk jadi bergoyang kerana kawan dengan dia. Kita pula nak pergi ikut dia. Kerana tu kita stop, tak berkawan dengan dia. Kita tak berkawan dengan dia kerana Allah. Maka benci dan marah kamu akan tabiat buruknya itu. Maka yang demikian itu benci yang dipuji oleh syarak. Dan ada pun jikalau benci kamu kerana saudara itu, akan saudara itu kerana dia tak mau menurut seperti kehendak yang berbetulan dengan hawa nafsu kamu, maka iaitu benci yang dicegah oleh syarak. Kalau kita tak mau kawan dengan dia, pasal apa? Pasal kita ajak dia di selatan Thai kerana tak mau puasa. Dia tak mau ikut kita. Kerana tu kita tak mau kawan dengan dia. Tak dapat pahala. Kita tak berkawan dengan dia pasal apa? Pasal kita jenis kaki nak pergi minum, nak pergi mabuk, dia naik kelas. Kita ajak dia, dia tak mau ikut. Kerana tu kita tak mau kawan dengan dia. Tak dapat pahala. Tengok dia kata sebab macam mana. Masalah kasih akan Allah dan benci kerana Allah itu yang terlebih utama iman. Sebagaimana tersebut adalah hadis, datang riwayatnya. Kata dia an Muaz bin Anas radhiyallahu anhu annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an afdalil iman. Qala an tuhibba lillah wa tubghidha lillah wa ta'mala lisanaka fi dhikrillah. Qala wa madha ya Rasulullah? Qala wa an tuhibba linnas ma tuhibbu li nafsik wa takrahu lahum ma takrahu li nafsik. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi, Muaz bin Anas radhiyallahu anhu. Telah bertanya dia kepada Nabi SAW daripada yang terutama iman itu apa itu? Nah, Muaz bin Anas tanya Nabi, iman yang paling baik ni apa? Sabda Nabi bahawasanya engkau kasih kerana Allah dan engkau benci kerana Allah. Nabi kata iman yang paling baik itu ialah kalau kamu suka dekat satu orang kerana Allah, kamu tak suka pun kerana Allah. Engkau amalkan lidah engkau pada zikrillah. Iman yang paling baik ialah lidah ni sentiasa duk berzikir. Duduk saja-saja baca subhanallah, 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 subhanallah. Nak buat kot lagu ke apakah, subhanallah walhamdulillah. Buat macam mana pun janji lidah berzikir pada Allah.
Tuan boleh bayang tak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, Nabi Muhammad manusia yang Allah ampun dosa dulu, dosa kemudian. Dosa hak tak buat lagi Tuhan kata ampun dah. Nabi Muhammad yang maksum tu. Nabi Muhammad tu amalan dia tiap-tiap kali nak tidur baca qul huwallah, baca qul a'udzu birabbil falaq, baca qul a'udzu birabbin nas. Nabi baca di tapak tangan, Nabi buat isyarat macam ludah. Lepas tu Nabi sapu daripada ujung rambut, ujung tangan, satu badan sampai ujung kaki. Seumur hidup Nabi tak tinggal amalan tu. Kita ada buat Bismillah pun tak ada punya mengantuk. Yang tidur ni Bismillah pun tak ada. Cakap agama ni dah kira lah. Pang cakap agama hampir orang silap lah duduk dengan dia ni. Nak bangkit tak boleh. Punya duduk bersyarah agama tu, bangkit sunnah Nabi hak sikit tu dia tak boleh buat. Mengantuk ni nak tidur pipi tak tahu kalau dia Bismillah pun tak ada. Nabi SAW macam tu. Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah isteri Nabi, dia sakit. Bila dia sakit, dia pinjam tangan Nabi. Aisyah pinjam tangan Nabi, Aisyah baca qul huwallah, baca qul a'udzu birabbil falaq, baca qul a'udzu birabbin nas. Aisyah buat isyarat macam ludah di tangan Nabi. Aisyah ambil tangan Nabi, sapu seluruh badan dia. Satu, hak buat tu sunnah Nabi. Yang kedua, nak ambil berkat tangan Nabi. Tentu macam mana tu isteri Nabi, sahabat-sahabat Nabi lebih lagi. Anas bin Malik, sahabat Nabi. Dia khadam Nabi 10 tahun. Bila Nabi potong rambut, mai orang yang kerja potong rambut Nabi ni, nak potong rambut Nabi, duk sikat rambut Nabi. Bila sikat tu, kalau ada rambut Nabi luruh, Anas tangkap. Dalam hadis tuan-tuan, nanti satu hari kita baca hadis tu. Tangkap rambut Nabi ni, kalau luruh tak jatuh ke bumi, tangkap, simpan. Bila Nabi wafat, Anas tuan-tuan umur sampai 100 tahun je. Anas dimati umur 100 tahun. Anas bin Malik, bila Nabi dah wafat dah, sahabat-sahabat ni banyak duk main kat dia. Pasal sahabat tahu dia khadam Nabi 10 tahun. Mai duk tanya Anas, apa benda lah satu cerita, kamu boleh cerita dekat kami pengalaman hang hidup dengan Nabi, apa benda yang Nabi pernah bagi tahu kat hang, tolong bagi tahu dekat kami, apa benda yang Nabi pernah bagi kat hang bagi. Anas ni tengok hak mana sahabat yang betul-betul dia rasa dia boleh bagi, dia bagi rambut Nabi selain. Tuan-tuan, yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni keberkatan seluruh tubuh. Sepakat jumhur ulama mengatakan seluruh juzuk tubuh badan Nabi ni ada keberkatan dia. Anas bin Malik sampai hari dia wafat, rambut Nabi hak tinggal kat dia selai aja, hak lain bagi kat orang habis. Dia pesan dekat orang, kalau aku mati, kafankan aku bersama rambut ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu dia. Maka tidak heran Aisyah radhiyallahu anha bila sakit dia pakai tangan Nabi, baca sapu di tangan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masalah dia kata kasih kerana Allah dan benci kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kata maksudnya diriwayatkan dari seorang sahabat Nabi SAW, Muaz bin Anas radhiyallahu anhu, bahawasanya telah bertanya dia kepada Nabi SAW daripada yang terutama iman. Sabda Nabi bahawasanya engkau kasih kerana Allah, engkau benci kerana Allah, engkau amalkan lidah engkau dengan zikrullah. Kata Muaz, dan apa ya Rasulullah? Dia tanya apa lagi ya Rasulullah? Selain daripada mulut sentiasa zikir ni apa lagi? Sabda Nabi iaitu bahawa engkau sukakan bagi orang-orang itu akan barang yang kamu suka bagi dirimu, dan engkau benci bagi orang-orang itu akan barang yang kamu benci bagi dirimu. Telah meriwayatkan hadis ini oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Nabi kata satu lagi apa dia? Hang suka orang buat apa ke hang? Hang buat apa? Bukan kita suka orang buat apa kat kita. Kita suka orang hormat kita.
Kita kena hormat orang lah. Apa kita tak suka orang buat kat kita? Kita tak suka orang maki kita. Kita tak suka orang fitnah kita. Kita tak suka orang aibkan kita. Kita tak suka orang dedahkan benda-benda yang menjadi kelemahan diri kita. Kalau itu kita tak suka, kita jangan hidup maki orang. Kita jangan doakan orang. Jangan hidup buka kelemahan orang. Nabi kata orang yang imannya sempurna ialah orang yang apa yang dia suka orang buat kat dia, itu dia buat orang. Apa yang dia tak suka orang buat kat dia, dia tak buat orang. Ini orang iman dia sempurna. Nabi kata. Kita boleh macam tu lah. Bila baca ayat Quran, bila baca hadis Nabi, Quran dengan hadis Nabi ni cermin kita. Bawa depan tengok diri kita. Kita ada tak duk ikut ni? Pak Nabi duk kata banyak-banyak dalam hadis ni, ada tak kita duk ikut? Kita paling syok apa dia? Cerita aib orang paling kita syok. Duduk di masjid pun cerita aib orang. Apatah lagi duduk tepi jalan, apatah lagi duduk kedai kopi. Duduk di masjid pun kita duduk cerita aib orang. Buka aib pun tu cerita, malukan dia cukup-cukup. Kita ikut sunnah Nabi lah apa yang kita buat tu. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT. Ini Islam. Islam agama yang nak suruh kita jadi baik. Kemudian dia kata masalah kasihkan orang, yakni sukakan bagi orang-orang itu akan apa yang kau sukakan bagi dirimu daripada macam-macam kebajikan dan berbagai-bagai kebaikan, dan engkau jauhkan segala kejahatan dan kemudaratan daripada mereka itu sebagaimana engkau simpangkan dia daripada dirimu. Maka keterangan bagian tersebut itu boleh dengar pesan Sayyidina Imam Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah bagi anaknya Sayyidina Al-Hasan dengan katanya, ya anakku, jadikanlah dirimu itu neraca pada barang yang antara dirimu dan antara orang-orang lain. Jadi Sayyidina Ali pesan dekat anak dia Sayyidina Hasan, dia kata apapun diri kita jadikan neraca penimah. Apa kita suka kat kita, itu kita buat kat orang. Apa kita tak suka orang buat kat kita, kita jangan buat dekat orang. Itu maksud dia. Buka muka surat sebelah. Masalah dia kata berkahwin kerana Allah, yakni berkahwin kerana menjunjung suruh Allah supaya pelihara dirimu daripada berzina dan jauh kamu daripadanya sebagaimana firman Allah. Wallahu a'lam. Sampai ini kita tengok. Lepas ni dia akan masuk pula tajuk, dia kata berkahwin pun biarlah kerana Allah. Kalau kita berkahwin kerana Allah, kebaikan akan menyelubungi hidup kita. Lepas ni tuan-tuan, dia akan bawa main banyak contoh-contoh yang apabila kita baca kita akan takut. Contoh-contoh tentang cerita ikhlas beramal kerana Allah. Tajuk ni saja dia ada 13 muka surat. Nak suruh ikhlas kerana Allah ni saja dia ada 13 muka surat. Dan cerita dia agak berulang-ulang. Nanti bulan depan insyaAllah kita tengok yang mana perlu baca, yang mana yang ulangan kita tak perlu baca. Wallahu a'lam. Kepada Allah yang tak baik silap saya. Dan kita baca Al-Fatihah sekali. Mudah-mudahan sudi kiranya Allah menghadiahkan bacaan ini kepada Al-Mahfuz Tuan Imam Masjid ini. Tuan Imam Masjid ini Ustaz Zabidi kembali ke rahmatullah sebelum puasa. Sebelum puasa hari itu. Jadi kita sama-sama bacakan umum kitab Al-Fatihah dan kita hadiahkan kepada dia. Mudah-mudahan Allah memberkati roh. Allah yarham. Dan mudah-mudahan Allah ganjarkan dia dengan kebaikan selama tempoh dia berkhidmat sebagai imam di masjid kita ini. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah jami'al muslimin wal muslimat syai'un billahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.